Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi kita. Okey, hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru. Okey, iaitu topik yang ketiga, iaitu persamaan dan formula kimia. Tapi kita terus pergi kepada simbol untuk unsur dan cara penulisan. Sebenarnya yang ni kita boleh lihat, awak boleh tengok kepada jadual berkala unsur. Cikgu percaya sebenarnya awak dah belajar semasa, tak silap cikgu, masa form 4 kan. Jadi sebenarnya jadual berkala unsur ni, dalam tu dia letak semua unsur-unsur yang ada dalam perkelasan yang tersendiri. Kita akan belajar jadual berkala ni dalam satu subtopik yang keempat. Okey. Jadi sebenarnya dia ada 100 unsur. Dan dia ada cara bagaimana kita nak buat penulisan dia. Okey, jadi step yang pertama ialah dia bermula dengan satu huruf besar. Dan yang kedua, jika ada yang sama, dia akan bermula dengan huruf yang kedua adalah huruf yang kecil. For example di sini. Okey, nitrogen. Okey, simbolnya ialah N. Huruf besar. Okey, kemudian kita ada yang kedua. Okey, iaitu unsur natrium. Jadi sepatutnya kita tulis samalah kan. Satu huruf depan dia, N huruf besar, tapi dia nak bezakan antara nitrogen dengan natrium, so dia buat Na. Sama juga dengan neon. Neon ni adalah gas adi, jadi kita tulis dia sebagai N huruf besar, diikuti dengan huruf yang kedua adalah huruf yang kecil. Last. Contoh kalau yang lain adalah carbon. Okey, carbon ni sebenarnya diambil kataan daripada English, carbon iaitu C. Okey, carbon adalah C. Okey, manakala kalau kita ada kalsium. Okey, jadi kalau kalsium dia tak boleh tulis C saja. So dia akan tulis Ca. Okey, jadi cikgu rasa dah jelas. Formula kimia. Okey, sekarang ni kita tengok sini. Okey, satu bahan kimia. Okey, sebenarnya formula kimia ni adalah dia mewakili satu bahan kimia. Kalau tengok sini sebut sulfur dan dia dilabelkan sebagai S8. Ini dia menggunakan huruf besar. Okey, perwakilan satu bahan kimia dengan menggunakan huruf yang mewakili atom dan nombor subskrip menunjukkan bilangan setiap jenis atom. Maksudnya di sini kalau 8 ini, yang ni adalah subskrip Okey, subskrip. Dia tulis pada bahagian di bawah. Okey, maksudnya sulfur ni dia ada 8 atom karbon. Sama juga kalau oksigen gas. Jadi dua ni pun ditulis sebagai subskrip. Okey, kita tengok sini contoh kalau unsur. Contohnya magnesium. Jadi kita tulis Mg. Seperti yang cikgu terang tadi lah. Huruf yang pertama huruf besar M, huruf yang kedua kita gunakan huruf yang kecil, menunjukkan magnesium ni terdiri daripada atom magnesium sahaja. Tapi kalau yang tadi oksigen, formula kimia menunjukkan molekul, dia dalam bentuk molekul yang terdiri daripada dua atom oksigen. Maksudnya
Ini dia punya atom dia, satu oksigen dan satu lagi oksigen. Tapi kalau magnesium ini dia cuma ada satu atom. Okey. Mono atom. Okey. Yang ni dikenali sebagai dwi atom. Okey, contoh yang lain adalah air. Air H2O. Jadi menunjukkan dia gabungan antara dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen. Jadi kita boleh buat macam ni lah. Okey, kita ada oksigen dan kita ada hidrogen. Hidrogen kita ada dua, oksigen kita ada satu. Kalau yang tadi oksigen, oksigen. Kalau yang ni just satu atom magnesium. Dan juga diikuti yang ni lah, gabungan antara dua atom aluminium dengan tiga atom oksigen. Itulah yang dimasukkan dengan formula kimia. Penamaan sebatian kimia. Kita fokus sekarang ni adalah merupakan sebatian ionik. Sebatian ionik di mana kita ada kation. Sebenarnya kation ni adalah ion positif. Yang ni sebenarnya adalah ion positif, dan dikenali yang kedua adalah anion, iaitu ion negatif. This one adalah ion positif. Jadi kita dahulukan dengan ion yang positif, diikuti dengan anion. For example di sini, kita ada ion natrium dengan ion klorida. Jadi kita tulis, kita namakan dia sebagai natrium klorida. Sebab yang ni adalah daripada kation ni biasanya dia adalah daripada logam. Manakala anion ni pula adalah daripada bukan logam. Sama juga yang kedua lah. Yang ketiga, ion zinc dengan ion bromida, dia akan jadi zinc bromida. Magnesium dengan ion nitrat, magnesium nitrat. Jadi sebatian kimia ni sebenarnya dia telah ditulis, dia selaras secara sistematik dengan kesatuan antarabangsa kimia tulis dan gunaan, digunakan seluruh dunia. IUPAC, International Union Pure and Applied Chemistry. Setengah logam membentuk lebih daripada satu jenis ion. Yang ni awak akan belajar kemudian contohnya, dan dia bezakan dia dengan menggunakan huruf Roman. Contohnya kalau ferrum. Ferrum ni sebenarnya dia ada dua jenis kation, iaitu dua positif dan tiga positif charge dia. Jadi kalau ferrum 2 ditulis sebagai 2 huruf Roman. Kalau 3 ditulis sebagai 3 Roman. For example di sini, ferrum 2 oksida. Sebenarnya dalam ni dia ada ion ferrum 2. Dan dia ada ion oksida. Cikgu rasa awak dah hafal kan? Cikgu dah bagi tahu tadi. Tengok dulu video yang cikgu dah post dalam WhatsApp kan. Ini kalau ferrum 3, that's mean dia ada ion ferrum 3 dan juga ion oksida. Kemudian kita pergi kepada penamaan molekul dan ringkas. Yang lebih elektropositif dinamakan dahulu. Contoh di sini, kalau awak tengok karbon oksida. Jadi karbon ni adalah lebih elektropositif. Dan untuk nama yang kedua tu, yang lebih elektronegatif tu, dia berakhir dengan ida. Ni macam nama orang puang kan. Awalan Yunani digunakan untuk bilangan atom setiap satu unsur. Contoh macam ni, CO. Jadi karbon monoksida. Monoksida. Ni Yunani dia kalau satu mono.
Kalau 2 di. Kalau 3 apa dia? Kalau 3 tri. Kalau 4 tetra. Yang ni yang biasa awak gunalah. Okey, ni yang cikgu terang tadi. Okey, mono, di dan tri. Jadi kalau karbon oksigen dia ada satu kan? Ada satu, monosida. Kalau CO2, sebab itulah nama dia karbon dioksida. Sebab di ni kenapa? Sebab 2 ni adalah di. Okey, nitrogen dioksida, NO2. Kalau NO, nitrogen apa? Monosida. Okey, kalau sulfur, SO3, 3 kan? Sulfur trioksida. Sebab dia refer kepada 3 ni, dia refer pada yang ni. Dia refer pada ni. Kalau okey, satu lagi, SO2. Apa dia nama dia? Sulfur dioksida. Okey, jelas.